Sekarang tengok muka surat 21. Tengok dekat muka surat 21. Saya bacakan dan saya terangkan. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kepada kita bersama. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan kita yang sementara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, fi'il mudhari' adalah kalimah fi'il yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi saat ini. Maksudnya perbuatan itu sedang berlaku. Ya, sedang berlaku. Atau masa yang akan datang yang disebut akan berlaku. Jadi dalam bahasa Arab disebut mustaqbal. Ya, jadi fi'il mudhari' ini dipecahkan kepada dua. Ya, so sekarang kita masuk kepada fi'il mudhari'. Ya, maklum. Fi'ilun mudhari' maklum. Mudhari' maklum. Ya, fi'ilun mudhari' maklum. Okey, apa maksud maklum? Diketahui dengan jelas pelakunya. Fi'lun mudhari' maklum, diketahui pelakunya dengan jelas yang sedang melakukan perbuatan itu. Okey, sekarang tengok satu-satu. Fi'lun artinya kata kerja. Ya, fi'lun artinya kata kerja. Mudhari' sedang berlaku atau akan berlaku. Ya, mudhari' artinya sedang berlaku atau akan berlaku. Sedang berlaku kita sebut al-an. Al-an. Kalau yang akan berlaku kita sebut mustaqbal. Ya, kita sebut mustaqbal. Mustaqbilun. Ya, mustaqbal artinya akan berlaku. Belum berlaku, tapi insya-Allah akan berlaku. Ya, sekali lagi. Tengok betul-betul. Fi'lun artinya kata kerja. Fi'lun artinya kata kerja. Mudhari' sedang berlaku disebut dengan al-an. Al-an. Nadrusu lughatal arabiyyah al-an. Nadrusu lughatal arabiyyah al-an. Apa makna? Sekarang. Nadrusu lughatal arabiyyah al-an. Kami sedang belajar bahasa Arab sekarang. Wa insyaallah dan jika diizinkan Allah kita akan belajar bahasa Arab ilal akhir hayati fid dunya, sehingga akhir hayat kita di dunia. Jadi sehingga itu merujuk kepada mustaqbal. Ya, mustaqbal. Sekali lagi, makna mustaqbal akan datang. Akan datang. Belum buat lagi, tapi insya-Allah ya, biiznillah birahmatika ya arhamar rahimin, semua amalan yang soleh kita berusaha sedaya upaya sekarang kita buat dan insya-Allah kita akan melakukan berterusan insya-Allah. Jadi yang akan itu disebut mustaqbal. Hal fahimtum al-an? Fahim. Awak semua telah faham? Fahimna. Ya, faham semua. Okey, sekarang saya masuk kepada maklum. Ya, saya masuk makna maklum. Apakah yang dimasukkan dengan maklum? Ya, maklum artinya diketahui dengan jelas. Diketahui dengan jelas. Apa yang diketahui dengan jelas itu ialah dia punya fa'il. Ya, dia punya apa? Fa'il. Fa'ilun. Ma mana fa'ilun? Pelaku. Okey.
pelaku dipecahkan kepada dua. Satu dalam bentuk domir. Maklum. Bila domir mesti bersambung dengan fi'il. Ya. Fa'il artinya pelaku atau pembuat. Ya. Maka pelaku itu boleh dipecahkan kepada dua. Satu fa'il dalam bentuk isim domir. Bila domir dia mesti bersambung dengan fi'il. Untuk domir dia mesti sambung dengan fi'il. Ya. Dan satu lagi dalam bentuk isim zahir. Ya, dalam bentuk isim zahir. Ya, tak comel, tak lawa. Ya, satu lagi dalam bentuk isim zahir. Okey. Mana isim zahir? Maksud isim zahir? Cina dia ketahui pelakunya. Ya. Apa tandanya? Marfu. Okey. Bila fa'il isim zahir, ya, pertama sekali dia mesti kalimah isim. Dia mesti kalimah apa? Isim. Isim. Ya, ini pertama sekali. Yang kedua dia mesti marfu. Okey. Marfu ada berapa tanda? Ada 3. Okey. Apa dia Tuan Haji? Yang pertama tanda marfu'nya untuk isim mufrad dengan tanda Matin. untuk isim mufrad. Ya, ini sangat penting. Nak Isim kenal mufrad. Quran ini sangat penting. Kalau ini tak kenal baca Quran, baca je lah macam makan nasi, lidah dah pedak. Macam orang dah kena stroke. Bagi makan tak rasa apa. Yang pertama tanda dia dengan dhammah. Ya, sama ada dhammah ataupun dhammatain. Sama ada baris 1 atau baris 2. Ya, jadi sekali lagi fa'il mesti ada tanda. Iaitu fa'il isim zahir. Pertama sekali dia mesti kalimah isim. Kedua, dia mesti ada tanda marfu. Untuk isim mufrad, tanda marfu dengan dhammah. Untuk musanna, marfu dengan Alif. alif. Bagus. Alhamdulillah, pandai. Ya, tanda dengan alif. Untuk jamak, marfu dengan Biwaw. waw. Okey, untuk jamak muannas salim tandanya dengan jamak muannas salim tandanya dengan Alif. 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 La. Dengan Alif. la. Untuk jamak muannas salim tanda marfu dengan dhammah. Dia share isim mufrad dengan isim jamak muannas salim dan sama. Tanda dia punya fa'il isim zahir dengan dhammah. Ya, contoh muslimatun. Ya, ataupun al-muslimatu. Okey. Faham tak ni? Ada ingat balik. Tadi mimpi. Okey. Jadi saya ulang balik. Sekarang kita masuk kepada fi'lun mudhari' ma'dum. Apa maksud fi'lun? Kata kerja atau perbuatan. Mudhari' artinya perbuatan yang sedang berlaku. Kita sebut al-an. Dan juga yang kedua mustaqbal. Ya, makna mustaqbal? Yang akan berlaku. Ya, yang akan berlaku kita semua akan mati insya-Allah. Ya. Okey. Ma makna maklum? Maklum diketahui dengan jelas. Apa yang diketahui dengan jelas itu dia punya fa'il. Dan fa'il itu terbahagi kepada dua.
aqsamaini, terbagi kepada dua. Yang pertama awalan dalam bentuk domirun. Ya, yang pertama dalam bentuk domir. Bila domir dia mesti bersambung dengan fa'il. Yang kedua fa'il dalam bentuk isim zahir. Isim fa'il zahir dipecahkan, tanda dia punya fa'il itu dipecahkan kepada 3, iaitu marfu' bil dhammah untuk isim mufrad, marfu' bi alif untuk musanna, marfu' bil waw untuk jamak muzakkar salim. Manakala jamak muannas salim marfu' bi dhammah. Ya. Okey, selesai untuk fa'il isim zahir. Okey, sekarang saya buka pertanyaan. Ya, sekiranya ada muskil yang tidak jelas untuk fi'il mudhari' ma'lum. Semua boleh bertanya, siapa-siapa pun boleh bertanya. Okey, tafadhalu. Silakan. Tuan Haji Sofia, jelas ke? Kenapa musanna kaitkan jamak salim muannas tu saja, yang mufrad musanna tak di apa. Okey, nak dipecahkan. Okey, sekejap lagi saya pecahkan dalam bentuk ayat, ya. Ini saya baru tunjuk, ya. Ini baru tunjuk. Sekejap lagi saya buat dalam bentuk ayat. Okay. Tanya. Dia kalau dikaitkan dengan domain, dia bermula dengan ya, kan? Sekejap lagi saya terang, insya-Allah. Setelah yang saya faham, fi'il mudhari' ni ada maklum dengan majhul. Ya. Untuk maklum dia ada tanda ada dua tanda, isim dengan marfu'. Okey. Sekarang kita fokus pada maklum, belum lagi majhul. Ya, kita fokus pada maklum dulu. Nanti kita belajar pula majhul satu-satu, insya-Allah. Ya, satu-satu. Lagi ada nak tanya? Untuk fi'il mudhari' kena ingat 4 huruf hijaiyah. Untuk fi'il mudhari', ya, dia punya fa'il, isim domir dia di awal kalimah. Untuk fi'il mudhari', Tuan Haji catat elok ya. Untuk fi'il mudhari' dia punya domir dia berada di awal kalimah. Dan domir dia ada 4 huruf hijaiyah. Daripada 28 huruf hijaiyah, cuma diguna pakai pada 4 huruf sahaja. Okey, 4 huruf hijaiyah. Yang pertama, dia mula dengan huruf hamzah. Huruf hamzah, bukan huruf alif ya. Huruf hamzah. Ya. Jadi huruf hamzah ini adalah domir bagi anak. Ya, anak. Apa makna anak? Saya. Jadi ingat hamzah, ingat saya. Setiap fi'il mudhari' dia mesti bermula salah satu daripada 4 huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah yang pertama ialah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah ini adalah simbol bagi domir anak. Yang kedua huruf ya. Huruf ya. Dan dia juga berbaris atas. Saya ajar ni untuk fi'il mudhari' wazan 3 huruf fi'il madhi. Wazan 3 huruf daripada fi'il madhi yang kita sebut sulasi mujarrad. Okey. Jadi ya ini adalah simbol bagi domir huwa. Apa makna huwa? Dia seorang lelaki. Yang ketiga ialah huruf
Ana itu. Oh, sepatutnya. Tak apalah. Saya tukar balik dah ya sebab saya nak jadikan ana itu. Ya, saya tukar balik. Supaya senang saya jadikan dia ana itu. Anita. Okey, saya ambil dulu lepas a nun ya. Nun. Nun yang berbaris fathah. Okey, nun ini adalah domir bagi nahnu. Ya, nahnu. Apa makna nahnu? Kami. Okey, yang ketiga ya. Ya adalah simbol untuk domir huwa. Apa makna huwa? Huwa dia seorang lelaki. Huwa dia seorang lelaki. Yang terakhir dia guna simbol ta. Ta ni dipecah kepada dua. Yang pertama ingat ta dipecah kepada dua. Yang pertama ta untuk hia. Sebab bila ada huwa mesti ada hia. Apa makna hia? Dia seorang perempuan. Yang kedua, ta juga akan memberi makna anta. Apa makna anta? Kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki. So, isma'u jaidan. Semua dengar baik-baik. Ya. Yang pertama, Hamzah. Hamzah ini adalah untuk domir bagi ana. Hamzah untuk domir apa? Ana. Ana tak kira lelaki, tak kira perempuan. Semuanya menggunakan domir ana. Yang kedua, nun. Nun berbaris atas. Sekarang naqulu untuk wazan sulasi mujarrad. Ya, wazan 3 huruf. Ya, wazan 3 huruf. Na adalah domir bagi nahnu. Ya, na adalah domir bagi nahnu. Nahnu ini untuk muzakkar wa muannas. Untuk lelaki dan perempuan sama, kita guna nahnu. Okey. Yang ketiga, kita mulakan dengan huruf ya. Ya adalah domir bagi huwa. Huwa berarti dia seorang lelaki. Kemudian ta. Ta adalah domir bagi hia. Kan nampak tak? Hia berarti dia seorang perempuan. Dia seorang perempuan. Okey. Yang kedua, ta juga memberi maksud anta. Anta memberi maksud kamu seorang lelaki. Okey, kita simpulkan. Jadikan satu kalimah. Ya, daripada Hamzah, nun, ya, ta. Kita jadikan satu kalimah. Kalau bahasa Arab, kita sebut ana itu. Kalau kita nak mudah ingat lagi, saya ambil nama seorang penyanyi yang semua orang kenal, Anita. Anita Sarawak. Ya, Anita. Dua-dua boleh. Nak ingat Ana itu ke, nak ingat Anita ke, dua-dua boleh. Yang penting semuanya tahu untuk ana, na untuk nahnu, ya untuk huwa, ta untuk hiya atau an. Okey, jelas atau tidak? Jelas. Jelas. Okey, yang jelas tu sebab dah belajar dulu. Okey, sekarang ya. Wadah. Wadih, jelas, bagus. Okey, sekarang saya ambil satu kalimah fi'il mudhari. Saya ambil daripada fi'il madhi, saya tukar kepada fi'il mudhari. Okey.
Okey. Contoh, kita ambil kalimah fa'ala. Okey, ambil fi'il madhi dia fa'ala. Fa'ala. Okey, dalam fa'ala ni ada dhamir kuah kan? Fi'il madhi. Untuk jadikan dia fi'il mudhari', kerana fi'il mudhari' dia mesti bermula salah satu daripada huruf hijaiyah yang 4 ini. Maka untuk jadikan huwa, ya, sebab ini baris atas fathah ni adalah dhamir bagi huwa, betul kan? Ini untuk fi'il madhi. Untuk kita jadikan fi'il mudhari', kita ambil huruf ya ni dulu. Sebab semua fi'il mudhari' dia bermula dengan dhamir. Semua fi'il mudhari' huruf pertama adalah apa dia? Dhamir. So, macam mana kita nak buat? Okey. Naf'alu kita buat. Jadi yuf'alu. Tak cantik. Ya, tadi ambil sengit-bengit. Okey, saya ambil. Okay, sekarang daripada fa'ala saya tambah huruf yang pertama dengan huruf apa? Ya. Salin balik. Okey, salin balik. Ya untuk wazan 3 huruf mesti mula baris atas. Mesti mula baris atas. Untuk wazan 3 huruf fa'ala ni 3 huruf kan? Mesti mula dengan baris atas. Yang kedua sukun. Yang ketiga huruf ain boleh berubah. Huruf ain boleh berubah. Yang pertama boleh jadi yaf'ilu. Yang kedua boleh jadi yaf'alu. Kalau di sini ain baris bawah, yang di kedua yaf'alu. Nampak huruf ain boleh berubah. Boleh kasrah, boleh fathah, al-akhir, boleh dham. Tulis ya, salin dekat buku tu tak ajar. Saya yang ajar ni. Okey, daripada wazan fa'ala untuk jadi fi'il mudhari' dia boleh berubah dalam 3 wajah. Ya. Daripada kalimah fa'ala, daripada wazan fa'ala ni, ini pun sangat penting. Kalau belajar orang tanya untuk tasrif 6 tahu tak? Inilah dia kalau tak pernah dengar, hari ni dengar. Daripada fa'ala tukar tasrif 6 fi'il mudhari' tahu tak? Ni kita nak belajar. Ni. Ya, kalau orang tanya jangan cakap tak tahu. Ni hari ni saya ajar ni. Yang orang lama saya dah ajar dah. Fa'ala. Untuk jadikan fi'il mudhari' dia boleh berubah dalam 3 wajah. Yang pertama dia akan jadi yaf'ilu. Yaf'ilu. Yang kedua dia akan jadi yaf'ila. Yang ketiga dia akan jadi ya, kalau orang tanya tasrif 6 tu apa dia? Ni dia. Yaf'ulu. Tulis dulu yang ni, nanti saya ajar kemudian. Fa'ala dia akan berubah kepada 3 wajah. Ya, fa'ala dia akan berubah kepada 3 wajah. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ulu. Okey? Dah salin semua yang ni? Dah. Yang kedua kita masuk kepada fa'ila. Ni nak belajar fi'il mudhari' ni. Yang kedua kita akan masuk, ini yang pertama, wazan yang pertama daripada fa'ala. Wazan yang kedua daripada fa'ila. Salin dulu nanti saya terangkan kemudian. Fa'ila. Daripada fa'ila ni dia akan berubah jadi fi'il mudhari' 2 wajah.
Berapa wajah? 2 wajah. Ya. Wajah yang pertama pernah belajar ke tak ni? Belum. Belum. Tak ingat dah. Yang kedua fa'ilah dia akan jadi yaf'ilu. Ni yang pertama. Yang kedua dia akan jadi yaf'alu. Ini daripada wazan fa'ilah dia cuma boleh jadi 2 saja. Yaf'ilu dan yaf'alu. Okay. So 3 campur 2 5. Okay. Yang akhir nanti orang tanya tasrif fi'il mudhari' 6 tahu ke tak tahu? Jangan cakap tak tahu, ni dia. Okay. Yang ketiga mula. Ni fi'il madhi kan? Untuk jadi fi'il mudhari' dia cuma ada 1 saja. Bila fa'ula dia akan jadi yaf'udu. Okay. Bila fa'ula dia akan jadi yaf'udu. Okay. So sekarang 1, 2, 3, 5, 6. Ada berapa? 6. Nanti kalau orang tanya, awak tahu tak pecahan tasrif fi'il madhi fa'ala berapa untuk jadikan fi'il mudhari'? Ada berapa? 6. 6. Okey, sekali lagi saya ulang. Kalau lah orang tanya, awak belajar bahasa Arab kan? Kalau wazan fi'il madhi untuk jadikan fi'il mudhari', pecahan dia ada berapa? Awak jawablah 6. Apa dia? Fa'ala pecahan dia untuk fi'il mudhari' dipecah kepada 3. Yaf'ilu, yaf'alu, yaf'udu. Okey, fa'ala dia pecah kepada berapa? 3. Okey. Yang kedua fa'ila. Dia pecah berapa? 2. Nampak? Yaf'ilu, yaf'alu. Yang tak ada apa dia? Yang tak ada Yaf'ulu. okey, al-akhir fa'ula. Dia pecah kepada 1. Dia tak pecah pun. Dia cuma ada 1. Yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. So, jadi pecahan bila daripada fa'ala ni dia boleh pecah kepada 3. Fa'ila dia pecah kepada 2. Fa'ula dia pecah kepada 1. Okey. Ustazah tak bagi makna dia Ustazah. Ya. Makna semua-semua ni. Makna tidak berubah, tetap sama. Ya, makna tetap sama. Cumanya nanti Pecahan kita nanti ya dari ilu ni tak termasuk kan pecahan 6 kan? ya, Masuk pecahan sekali. pada 6. Ya, pecahan pada 6. Ya. InsyaAllah kita akan tembusi ini. Okay, sekarang dah habis pada ya kan? Okey, habis pada ya. Dah salin. Ya, jadi awak belajar InsyaAllah detail. Saya bagi detail. Macam mana guru-guru saya bagi detail, saya bagi detail juga. Walaupun peringkat asas, ini bukan asas sebenarnya. Ya, kalau nak kata asas dia tak bagi macam ni. Kalau asas dia cuma bagi fa'ala yaf'ilu. Ya, macam tu je. Ya, betul tak buku tu bagi macam tu? Ya, betul. Ya, buku tu bagi 1 je. Tapi saya bagi semua sekali. Sebab saya takut, saya tak tahu bila Allah akan ambil. Jadi mudah-mudahan apa yang saya beri itulah jariah saya untuk selepas kematian saya. Ya, kita kena cari bekalan untuk dalam kubur kita. Nanti awak baca Quran, awak faham, itulah bekalan saya. Kan? InsyaAllah. Okey. Dah faham semua? Boleh saya delete sekarang atau kena mula? Boleh. Screenshot. Screenshot. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Okey, Tuan Haji Aspira, saya risau kat awak je. Ya, sebab awak yang berusaha keras, saya mengharapkan awak jelas. Mudah-mudahan Okey, insyaAllah. Tuan Haji Aspira, Boleh jelas lah. Ini baru satu huruf. Ya saja. Ya, baru ya. ini baru satu huruf apa huruf? Ya. Itu je pecah jadi 14 tu Zahid pada sini ya. Ya. Itu boleh pecah jadi 14 tu. 14 wazan. Ya, betul. Okey, dah. Kalau dah sudah, saya delete yang ni. Okey, dah tak ada dah.
Okey, sekarang saya masuk pula. Nanti kita akan jumpa fi'il mudhari' yang boleh di hujungnya. Ya, yang boleh di hujungnya lepas huruf ya. Tadi kita dah tulis yaf'ilu kan? Nah, okey, kita dah tulis yaf'ilu. Tengok. Yaf'ilu ke, yaf'alu ke, yaf'alu ke. Saya buat contoh baris bawah tapi buatlah baris atas baris depan sekali contoh. Yaf'ilu, yang yaf'ilu ni dia boleh bersambung di hujungnya apabila berubah pelakunya. Ya, jadi untuk yaf'ilu dia akan boleh disambung. Zaid dia boleh bertambah di hujungnya dengan alif nun. Alif nun. Okey, alif nun. Nun mesti kasrah. Dan untuk yaf'ilu juga boleh bersambung di hujungnya dengan waw nun. Okay. Waw nun. Tetapi nunnya mesti fathah. Ya, mesti baris atas. Tulis dulu. Ya, tulis dulu. Kenapa saya bagi awal-awal ni supaya nanti awak jelas. Okey, jadi alif ini dah berubah. Kalau ya ini dhamir huwa, alif ini merujuk kepada musanna. Jadi alif ini merujuk kepada dhamir huma. Nampak ya ni untuk dhamir huwa. Jadi bila ditambah dengan alif, ya, jadi bukan lagi kita guna pakai dhamir huwa, ya, tetapi lepas huwa adalah huma kan. Jadi alif ini adalah untuk dhamir huma. Dhamir apa? Huma. Nah, dhamir huma tulis dulu nanti kita akan sampai. Jadi huma adalah memberi maksud yaf'ilani, nanti kita akan tulis. Macam mana nak tulis? Yaf'ilani. Saya bagi habis-habis untuk ya dulu. Yaf'ilani. Okey, selalu saya pesan, kalau saya bagi contoh baris bawah, nanti akan jumpa baris atas, nanti akan jumpa baris depan pada huruf ain. Yang lain tidak berubah. Cuma baris huruf ain untuk wazan 3 huruf, dia boleh bawa atas dan depan. Okey, yaf'ilani. Okey. Kalau yaf'ilu memberi maksud dia sedang melakukan. Kalau yaf'ilani memberi maksud mereka berdua sedang melakukan. Kita akan jumpa juga nanti dalam af'al yaf'ilu na. Yaf'ilu na. Okey, yaf'iluna. Kalau yaf'ilu dia sedang melakukan. Yaf'ilu dia sedang melakukan. Kalau yaf'ilani mereka berdua sedang melakukan. Kalau yaf'iluna, waw ini nampak ada waw ni? Waw ini adalah untuk dhamir bagi hum. Ya, tolong tulis sendiri. Waw ini adalah dhamir bagi hum. So, kita sambung semula. Yaf'iluna, mereka semua sedang melakukan. Okey, saya padam semua balik ini. Kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Ya, kita akan jumpa di dalam Al-Quran. Jadi mutasil Ustazah. Ya. Semua jadi mutasil lah. Tak ada apa dia? Dia semua jadi mutasil lah. Ya, betul. Ya, betul. Okey, sekarang tengok. Kita akan jumpa yaf'ilu. Kita akan jumpa yaf'ilani. Dan kita akan jumpa
Taf'iluna. So hari ni kita dah belajar fi'il mudhari' berkenaan huruf ya. Tiga-tiga awak dah dapat. Ya, tengok ya di hujungnya. Kalau ya untuk mufrad, hujungnya mesti dengan dhammah. Maka dhammah ini berarti huwa. Untuk huma di hujungnya tambah alif dan nun. Nun mesti kasrah. Jadi alif ini untuk dhamir huwa. Huma, bukan huwa lagi. Huma. Okey, kalau disambung di hujungnya dengan waw, berarti yang diguna pakai dhamirnya ialah hum. Sebab kita belajar untuk kata ganti nama ketiga, huwa, huma, hum. Okey, huwa, huwa untuk fi'il mudhari' di hujungnya dengan dhammah. Huma di hujungnya dengan alif, nun. Nun kasrah. Hum saya tulis bawah ya. Hum di hujungnya dengan waw, nun. Nun baris atas. Okey, jadi ingat. Huwa di hujungnya dengan dhammah. Huma di hujungnya alif nun. Hum di hujungnya waw, nun. Okey. Jadi semua untuk fi'il mudhari' yang bermula dengan ya, awak telah pun mengetahuinya dengan jelas. Jadi yang dimaklumkan fa'ilnya adalah huwa. Ini dia huwanya. Ini dia huwanya. Dia sedang melakukan. Ya, yang dimaklumkan fa'ilnya adalah huma, iaitu alif. Mereka berdua sedang melakukan. Yaf'iluna. Yang dimaklumkan adalah waw. Waw adalah hum. Jadi mereka semua sedang melakukan. Okey, jelas? Jelas? Jadi yang boleh bersambung di hujungnya ialah huruf ya. Sambung hujung dengan apa? Alif nun atau waw nun. Ini saja huruf yang boleh bersambung di hujung. Sama ada alif nun ataupun waw nun. Yang lain tak boleh. Yang lain tak boleh. Daripada 28 huruf hijaiyah yang bermula dengan ya untuk fi'il mudhari', di hujungnya di akhir kalimah hanya boleh sambung alif nun untuk huma atau waw nun untuk hum. Okey, habis. Okey. Sekarang kalau dah habis, kita tukar untuk ta. Untuk apa? Ta. Sambung dengan huruf ta. Saya tinggalkan hamzah dan nun. Kenapa? Nanti saya beritahu. Okey, kita sambung dengan huruf ta. Ya, kita sambung dengan huruf ta di awal kalimah. Jadi taf'alu. Ya, taf'alu. Ta ni tadi dipecah kepada dua kan? Yang pertama ta untuk hiya. Jadi kalau hiya memberi maksud dia seorang perempuan sedang melakukan. Okey, ta yang kedua untuk anta. Kalau anta kamu seorang lelaki sedang melakukan. Ya. Okey. Sama apa dia? Jadi kita nak tengok maksud sebenar bila jadi ayat. Sekarang tak boleh. Sekarang kita boleh terjemahkan taf'alu tu sama ada dia seorang perempuan sedang melakukan. Kamu seorang lelaki sedang melakukan. Bila jadi ayat baru kita tahu sama ada nak guna hiya atau anta. Sebelum jadi ayat kita tak boleh nak khususkan ini untuk hiya atau untuk anta. Okey. Lepas taf'alu kita akan jumpa ya dalam Al-Quran taf'ala ni. Taf'ala ni. Okey. Jadi sama juga alif ini untuk dua orang. Kalau di sini anta,
maka di sini jadi Tuma. antuma. Jadi taf'alani, kamu berdua sedang melakukan. Ya, kamu berdua sedang melakukan. Alif ini adalah untuk antuma. Ya, alif ini untuk apa? Antuma. Okey, alif itu adalah untuk merujuk kepada fa'ilnya adalah antuma. Ya, antuma. Okey, kita juga akan jumpa di Al-Quran dalam sambungan waw nun. Ya, taf'aluna. Okey, kalau alif untuk antuma, waw untuk antum. Ya, waw untuk domir antum. Apa maksud antum? Mereka semua. Mereka semua. Kamu semua. Kamu semua. Ya, kamu semua. Okey, sekali lagi. Taf'alu. Ta ini sama ada hiya atau anta. Apa maksud taf'alu? Dia seorang perempuan sedang melakukan. Atau kamu seorang lelaki sedang melakukan. Taf'alani, kamu berdua sedang melakukan. Ya, alif untuk antuma. Taf'aluna, waw untuk domir antum. Jadi taf'aluna, kamu semua sedang melakukan. Akhirnya untuk kata ganti nama kedua, kita jelas ya bila di hujungnya dengan waw, ya di hujungnya dengan waw adalah untuk anta, ya ataupun hiya, ya anta ataupun hiya. Kalau di hujungnya alif, ya alif nun berarti domirnya ialah antuma. Okey, kalau di hujungnya dengan waw berarti domirnya ialah antum. Okey? Boleh? Boleh tak? Boleh ke tak? Okey, kalau di hujungnya dengan dhammah berarti domir yang digunakan pakai hiya atau anta. Kalau alif di hujung ya di antuma. Alif nun mesti kasrah. Kalau disambung dengan waw nun ya berarti antum. Ya, jadi bila baca Al-Quran pastikan betul-betul. Kalau dengan ta berarti anta. Ya. Kalau dengan ya berarti huwa. Ya, jadi bila huwa di sini jadi hum. Okey. Faham ke tak? Okey, tolong terangkan seorang mana huwa, mana antum? Mana yaf'iluna domir apa waw ni? Taf'iluna waw ni domir apa? Okey, Tuan Haji Asmira. Yaf'iluna waw ni domir apa? Hum. Hum. Alhamdulillah. Mana warna hum ni? Ini anta. Okey, tak saya tanya. Mana awak kenal waw ni hum bukan antum? Ya, ya. Dia ada na. Dia mula dengan apa? Ya. Dia mula. Yaf'iluna. Okey, kita nak pasti nampak dua-dua hujungnya waw. Nampak tak ni? Tengok betul ni. Nampak Waw nun. dua-dua hujungnya waw. Nampak ke tak ni? Nampak waw nun ya? Yang ni pun waw. Nampak dua-dua waw. Nampak? Ni waw. Dua-dua waw. Tapi dua-dua waw ni berbeza. Jadi macam mana
kita nak bezakan. Tengok huruf Awal. Pertama, ya dengan ta. huruf pertama. Huruf pertama ni ya kan? Ya. Maka kalau ya huruf pertama ni huwa, maka di sini jadi hum. Kalau di sini ta, anta. Ya, nita ni anta. Maka sambung dengan waw dia jadi antum. Ya, jadi antum. Jadi ya fa'iluna, mereka semua sedang melakukan. Ini mereka. Ini mereka. Ini kamu. Ya fa'iluna. Ada huruf depan ya. Okey, jelas ke tidak? Jelas. Baru saya dapat tangkap punya huruf depan itulah ya dengan ta, itu yang beza. Ta, anta, ya. Bukan muannas ya. Ya ni merujuk kepada semua. Ialah muannas dan muzakkar ya. Ya, betul. Okey, saya ambil satu kalimah lain. Nak tengok faham atau tidak. Dan zuru. Zibu. Betul. Zibu. Zibuna. Mendustakan. Oh, siap benar gitu. Zibuna. Okey. Yakzibuna. Mana Tuan Haji Sofyan? Hari ni tak dengar suara dia. Tuan Haji Sofyan, hal anta mawujud al-an. Yujad atau la? Tuan Haji Sofyan ada ke tak ada? Tak nampak. Ada. Ada, alhamdulillah. Okey, Tuan Haji Sofyan. Hari ni tak dengar suara. Okey. Yakzibuna, takzibuna. Cuba terjemahkan. Zibu. Okay, saya kejap. Takut saya zalim. Suruh bagi orang tapi tak bagi fi'il madhi. Okey, fi'il madhinya kazaba. Kazaba dia telah mendustakan. Ni fi'il madhi wazan 3 huruf. So saya tukar kepada fi'il mudhari'. Kazaba dia telah mendustakan. Okey, mana yaktibuna wa takzibuna. Tarjim bimaliyah. Dustakan. Kamu semua menipu. Sedang menipu. Kamu semua sedang menipu. Okey, mana kamu? Aku ke mereka. Okey, yang mana? Yang atas yang ini ke? Yakzibuna ke takzibuna? Mereka semua sedang menipu. Yang mana? Mereka yang atas ke yang bawah? Mereka yang atas. Okey. Yang pertama ni mereka. Okey. Asal ni, yang kedua ni? Kamu semua menipu, sedang menipu. Tapi awak tak tipu kan? Awak jujur kan? Saya tak tipu saya. Ini untuk domir antum. Wow, ini untuk domir hum. Inilah yang kita jumpa dalam Al-Quran. Okey, sebelum kita terkeliru, ya, kita akan jumpa dalam Al-Quran mukazibun, ya. Okey, dengan waw juga, tapi hati-hati. Kalau fi'il kita terjemahkan dengan mereka ataupun kamu. Tapi bila dalam bentuk isim, kita akan terjemahkan dengan orang. Ya, orang-orang. Jadi bila fi'il kita terjemahkan dengan mereka ataupun kamu. Jadi sekarang jelas tak? Tengok huruf pertama. Kalau dengan ya di sini jadi hum. Kalau di sini ta, di sini jadi antum. Jelas? Jelas. Okey. Maimunah faham tak ni? Hal anti mana? Faham. InsyaAllah. Fahimti. Fahimti. Tu jangan fahimti juga. Fahim tu. Okey, Ati. Ada nama Ati. Hal fahimti al-an? Hal fahimti al-an? Faham tu. Faham sekarang? Adakah awak telah faham sekarang? Faham tu. Fahim tu.
Kalau agak dia nak okey, tulis ya. Kalau saya tanya fahimti, jawab fahim tu. Tak apa. Nanti pengalaman ni lah yang kita ingat sampai mati. Betul? Fahim. Okey, tulis macam ni. Ya, fahim. Besar sangat mim sama. Nanti saya betulkan. Fa, ha baris bawah, mim sukun. Ta baris depan. Fahim tu ni sebagai fa'il. Tu ni adalah ana kan? Jadi saya telah faham. Saya telah faham. Kalau semua dah faham, kita sebut fahim. Nah. Ya, kalau semua dah faham, jawab fahim. Nah. Okey. Fahim tu ni berarti saya. Saya telah faham. Kalau ramai semua dah faham, kita jawab fahim. Nah. Okey. Fahim. Nah. Kalau saya yang bertanya, hal fahimtum. Ya, jadi saya tanya hal fahimtum. Ya, kalau saya tanya hal adakah kamu faham? Fahim. Sebab saya sukunkan ni kan. Bila saya sukunkan mim bermakna fa'ilnya mesti dalam bentuk domir. Hal fahimtum, adakah awak semua ataupun kamu semua telah faham. Jadi kalau saya tanya untuk jawab seorang fahim tu. Untuk jawab semua sekali fahimna. Okey, boleh semua jawab kalau saya tanya hal fahim tu. Kalau jawab seorang-seorang fahim tu. Kalau semua jawab dah faham, fahimna. Fahimna berarti kami semua telah faham. Fahim tu saya telah faham. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Ya, boleh. Jelas? Boleh. Alhamdulillah. Okey, dah habis dah. Ustazah, kita ada peserta daripada Singapura, Tuan Haji Sarifuddin. Barakallahu fiik. Okey. Barakallahu fiik. Tafadhal ya Tuan Haji Sarifuddin. Okey, sekarang saya nak bagi tahu buat note untuk fi'il mudhari'. Buat note. Untuk fi'il mudhari', ya, buat fi'il mudhari' yang boleh ditambah di hujungnya mula dengan huruf ya atau huruf ta. Ni saja, 2 huruf ni saja. Sebab tadi kita belajar fi'il mudhari' ada 4 huruf kan di awal kalimah, iaitu hamzah untuk ana, nun untuk nahnu. Okey. Boleh disambung di hujungnya mula dengan huruf apa? Ya dan ta. Ya, jadi ya boleh disambung dengan alif nun atau waw nun. Itu juga dengan huruf ta. Ta boleh disambung alif nun dan waw nun. Okey, semua jelas? Semua jelas? InsyaAllah. Lagi alhamdulillah. Okey, habis dah ya dan ta. Okey, nanti Tuan Haji bagi hamzah. Kita masuk pada apa? Hamzah. Okey, hamzah tadi memberi maksud apa? Ana. Okey. Habis. Okey. Nah. Af'alu. Boleh berubah kan? Okey, jadi ini adalah untuk domir ana. Mana af'alu saya sedang melakukan. Af'alu saya. Ya, jadi mana kalimah saya tak ada tulis ana pun pada huruf hamzah. Jadi ingat hamzah di awal kalimah ini adalah domir bagi ana. Macam mana kita terjemahkan dia? Saya
sedang melakukan. Boleh tak di ujungnya tambah alif nun atau waw nun? Tak boleh. Sebab bila saya merujuk kepada isim mufrad. Bila isim mufrad tak boleh ditambah untuk alif nun dan waw. Jelas? Okey. Yang akhirnya dengan huruf nun. Okey? Dengan huruf apa tadi? Nun. Nun untuk apa? Untuk. Okey, kita tulis naf'ilu. Ya, naf'ilu. Okey, nun baris atas adalah domir bagi nahnu. Nun baris atas ni, nun fathah adalah nahnu. Okey, nun ini untuk domir apa? Nahnu. Ma maksud nahnu? Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Okey, macam mana kita nak tarjim naf'ilu? Kami semua ataupun semua, kami sedang melakukan. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Jadi nun ni dah tunjuk ramai kan? Nun dah tunjuk ramai kan? Jadi ujungnya tidak boleh lagi disambung sama ada alif nun atau waw nun. Jadi untuk fi'il mudhari' af'ilu dan naf'ilu tidak boleh disambung dengan apa-apa huruf lagi di ujungnya. Okey? Dapat ke tidak? Macam jelas atau saya tidak? tu boleh sambung banyak lah. Tak boleh. Sebab Apa dia dia? seorang. Saya Hamzah tu. Kalau nun tu memang tak boleh sambung banyak lah sebab dia dah kami. Tapi saya ni. Kalau ada saya dah seorang macam mana nak jadi ramai? Kan dia seorang. Dia seorang tak bolehlah jadi dua. Kalau nak jadi dua tak bolehlah dengan Hamzah. Gunalah dengan ya ataupun ta. Okey. Keliru sikit lah. Nanti nama pertama. Confuse dengan PMAD pula. Jangan confuse. Sebab tu lah saya duk ulang sampai nak pensan duk ajar fi'il madhi supaya bila masuk fi'il mudhari' jangan kalut lagi. Jangan celaru lagi. Jangan tak faham lagi. Biarpun saya mengajar macam kindergarten, tak apa. Yang penting awak faham. Kalau saya ajar macam saya belajar kat universiti, laju-laju awak tak faham buat apa. Kan? Okey, jelas atau tidak untuk fi'il mudhari' saya ulang balik sebelum saya tutup kelas ini. Ya. Jadi fi'il mesti bermula dengan salah satu daripada huruf hijaiyah. Untuk ana, untuk domir ana, Nun untuk nanu. okey, nun untuk domir nahnu, ya, untuk wa, ta. Ingat, ta ni jangan duk kata satu. Ta ni boleh jadi hia atau anta. Okey? Jelas atau tidak? Jelas. Jadi, kita gabungkan Hamzah, Nun, Ya, Ta. Jadilah nama penyanyi Anita. Ya, Anita. Tapi saya belajar dia tak sebut Anita, dia sebut Ana itu. Saya ni nak bagi faham je, nak bagi ingat senang. Anita. Okey. Untuk Ana, Nun untuk Nahnu, Ya untuk Huwa, untuk Hia ataupun Anta. Maka berakhirlah ya untuk pengajian pada pagi ini. Maknanya kita dah dapat fi'il madhi. Ya, kita dah dapat fi'il madhi pula, fi'il mudhari' yang mesti bermula daripada salah satu huruf hijaiyah. Mesti. Kalau mula dengan contoh, kalau saya buat ayat ni, katakanlah saya tak nak mula dengan salah satu daripada huruf ana itu ni ataupun anita ni. Boleh tak jadi fi'il mudhari'? Tak boleh. Saya nak mula dengan huruf ba lah contoh. Boleh tak? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Ya, tak boleh. Sampai kiamat tak boleh. Ya, sampai kiamat tak boleh. Bila nak jadi fi'il mudhari' mesti ambil salah satu daripada anai tu. Salah satu.
Kalau kita nak mula dengan saya, gunalah hamzah. Kalau nak kata mula dengan kami, mulalah dengan nun. Kalau nak mula dengan dia, mulalah dengan ya. Kalau nak mula dengan kamu, mulalah dengan ta. Okey, jelas? InsyaAllah. Okey, Anita ni nak mudah faham. Ingat penyanyi Anita. Kalau saya belajar bukan Anita. Okey, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr